berkenaan. Pesawat itu dijangka tiba di KLIA pada pukul 6 pagi waktu tempatan pada Jumaat. Presiden Ukraine Petro Poroshenko dalam laman web rasminya berkata, lokasi pesawat terhempas adalah di kawasan yang terlibat dalam pemberontakan. Pasukan tentera Ukraine pula mengesahkan tidak melakukan sebarang tembakan terhadap mana-mana target di udara. Manakala Rusia pula menafikan penglibatannya. Duta Rusia Vitaly Churkin memberitahu perkara itu di Ibu Pejabat PBB di New York. Kerajaan Rusia melakukan siasatan segera terhadap kejadian. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liew Teong Lai berkata beliau masih menyiasat berita yang menyatakan pesawat Malaysia terhempas di Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Liew ketika ini berada di Beijing. Berdasarkan laporan Reuters, sebuah pesawat Malaysia yang membawa 255 penumpang terhempas di Ukraine berhampiran sempadan Rusia pada Khamis. Agensi berita Interfax memetik sumber industri penerbangan sebagai berkata, Reuters tidak dapat mengesahkan laporan itu. Laporan Interfax berkata kedudukan pesawat itu terhempas 50 km tidak jauh daripada ruang udara Rusia. Sementara itu, laporan agensi berita Reuters yang memetik sumber perkhidmatan kecemasan Ukraine menyatakan serpihan sebuah pesawat ditemui di perkampungan Grabovo, timur Ukraine. Dilaporkan juga sekurang-kurangnya 100 mayat ditemui di kawasan berkenaan setakat ini. Menurut perkhidmatan kecemasan, serpihan pesawat berkenaan berselerakan dalam lingkungan keluasan berdiameter 15 km. Baik, saudara, berikutan itu Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak terkejut dengan laporan nahas penerbangan MH17. Melalui Twitter beliau, Datuk Seri Najib mengarahkan siasatan segera dilakukan terhadap kesahihan laporan itu. Begitu juga MAS dalam Twitternya juga berkata mereka terputus hubungan dengan pesawat itu di ruang udara Ukraine. Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein bagaimanapun berkata belum ada pengesahan daripada mana-mana pihak bahawa penerbangan MH17 itu ditembak jatuh. Pihak berkuasa Malaysia masih belum menerima maklumat tepat mengenai nahas tersebut. Angkatan Tentera Malaysia diarah menyiasat segera maklumat berkenaan dan Datuk Seri Syam juga bekerjasama dengan Kementerian Pengangkutan. Dalam pada itu, Wisma Putra kini bekerjasama rapat dengan kerajaan Ukraine dan Rusia bagi mendapatkan maklumat lanjut. Timbalan Menteri Luar Datuk Hamzah Zainuddin berkata ketika ini maklumat yang hanya diterima hanya sedikit dan masih menunggu untuk pengesahan. Baik, susulan insiden pesawat Malaysia Airlines MH17 terhempas di Ukraine berhampiran dengan sempadan Rusia. Saham-saham di Amerika Syarikat jatuh mendadak berikutan berita mengenai insiden itu. Laporan agensi berita AFP memetik pesawat terhempas berikutan ditembak. Pada awal laporan, saham-saham didagangkan rendah. Namun dengan pengesahan Malaysia Airlines dan laporan-laporan media termasuk kenyataan Presiden Ukraine sendiri, dagangan saham jatuh merudum. Buat ketika ini, penyebab pesawat itu terhempas masih belum diketahui. Pesawat membawa 255 penumpang dan anak kapal. Pihak berkuasa Ukraine mengesahkan pesawat yang membawa 255 penumpang termasuk anak kapal itu ditembak di timur negara itu. Laporan agensi berita AFP menyebut penasihat kepada Menteri Dalam Negeri Ukraine Anton Gerashenko dalam Facebooknya berkata pesawat berkenaan terbang pada altitude 10,000 meter atau 33,000 kaki. Dia juga mendakwa pesawat ditembak oleh peluru berpandu daripada pelancar Buk yang boleh mencapai sasaran sehingga ke altitude 22,000 meter atau 72,000 kaki. Bagaimanapun, nasib semua penumpang masih belum diketahui. Presiden Ukraine Petro Poroshenko menafikan pasukan tentera negaranya menembak sebarang sasaran di udara. Syarikat pengeluar pesawat Boeing juga pula bersedia memberi apa jua bantuan yang diminta oleh pihak berkuasa berhubung dengan MH17. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan dari Seattle, Boeing turut melahirkan duka cita di atas kejadian yang tidak diduga itu.
terutama kepada keluarga yang berada di dalam pesawat berkenaan. Baik, sekian berita buat masa ini. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa untuk anda sekalian. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.